akan apa nama you guys boleh beli, turun, biar dia turun, ada duit lagi, beli lagi. Ada duit, saya tunjuk apa yang saya dah buat 4 bulan yang lepas. Okay, so okay, dah ada XRP dengan Litecoin, bagus, Alhamdulillah. Sama XRP dan hold je, Alhamdulillah. Okay, so saya akan cerita dari segi teknikal dulu. Okay, dan saya cerita dulu apa yang saya buat. Okay, kalau you guys tengok saya tak banyak. Kalau you guys tengok dekat sini dekat sini saya hanya annotate. Okey, dekat sini ni nampak ni. Saya hanya ada dalam RM900 je. Okey, tetapi saya nak cerita sejarah saya RM900 ni. Okey, saya start dengan RM100. Asalnya saya start dengan RM100 tau. Okey, sebab saya tak confident dengan kripto ni pada awal-awal dulu. Yang kenalkan saya adalah Cikgu Azlan, okey, dan juga Abang Hasrin yang kenalkan saya dengan Tokenize. So saya ni jenis orang penakut sikit lah, penakut. Jadi kita nak buat tu kita macam susah hati lah kita nak buat benda tu kan. So saya start, tak salah saya bulan 10 tahun lepas. Okay, bulan 10 tahun lepas, market naik lagi, Alhamdulillah. Saya tengah tengok dua skrin. Ni skrin saya nombor 2, skrin 1 tu tengah market tengah berjalan. Ni kejap lagi dia berubah ni, kejap lagi. LTC ni, kejap lagi dia naik. Kejap lagi kita tengok. Seronok naik lagi. Pecah. Okay, so saya start dengan 100, then bulan 10, kejap lagi saya tunjuk saya punya ni, saya punya apa orang panggil pembelian saya dekat sini, nanti kita boleh tengok pembelian dia. Kemudian alhamdulillah nak jadikan rezeki, saya jual belilah, maknanya naik RM103 saya jual. RM114 saya jual, lepas tu beli balik. Saya jual, lepas tu saya beli balik. Saya beli dengan keadaan RM100. So saya ada jual belilah pada masa ketika tu. Dalam masa yang sama, saya tengok dari segi teknikal lah. Okey, ni peluang untuk buy, untuk sell. Bila beli tu macam seronok. Sebab pakai topi as a trader. Nak jadikan cerita, bulan 2 tiba-tiba XRP boom, dia naik. Ada orang pump. Hujung bulan 2 ada orang pump XRP, pum, naik. Nak jadikan rezeki, daripada RM100 tu saya dah capai $1,000. Daripada 100 yang saya start tu, saya capai 1,000. Okey? Sebab saya target saya once dia sampai 1,000 saya nak withdraw semua. Alhamdulillah dia dah sampai 1,000, saya withdraw. Saya withdraw dan saya tinggalkan RM500. Saya tinggalkan RM500 sahaja. Okey, lagi 500 saya keluarkan, saya bagi dekat wife saya lah, untuk dia simpan. Dan saya ambil RM100 untuk buat untuk dia pula dengan keadaan yang RM100. So now maintain selepas daripada tu 500 lah. So now ini saya punya value sekarang, lebih kurang dalam 900. Okey, so kita bertahan je lah, kita bertahan saja. Okey, now saya tunjuk sikit saya punya order, apa yang masih saya pegang. Kalau you guys tengok dekat sini, dia ada, cuma sekarang ni dah ada tax lah, apa semua tu kita tak payah kira lah. Nanti kita kira kemudian. Masa saya beli ni belum ada tax lagi. Okey, last saya jual dekat sini, masa tu saya trade XRP saja. Jual beli ni sampai RM3 kan. Saya beli 80 sen. Ini record saya. Saya beli 80 sen naik sampai RM3.9. Kan, lepas masa saya nak jual pada RM4.03 tak boleh pasal Tokenize dia panggil apa tu, Allah saya lupa dah. Nanti saya ingat saya beritahu dalam grup perkataan tu, saya lupa, minta maaf. Dia stop kan semua untuk orang jual beli apa semua. So saya tak boleh nak jual pada harga RM4.05 kot macam tu. Tapi tak apalah, itu rezeki. So ini saja yang saya dapat jual lah. Okay, so basically lepas tu saya cuba untuk trades lagi dengan ada 500 tu, saya start trades dengan menggunakan 500 tu, dan saya start trade XRP dan juga LTC. Harga paling tinggi saya beli LTC ni 1,200. Okay, so LTC saya beli 3 kali pada dia turun bulan 6 500 lebih, 1,200. Ni pada masa yang tinggi lah, 22/4, kononnya hari birthday kan, 21 birthday. So cubalah, okay, beli mana tahu kan. Rupanya beli masa tinggi. Masa tu saya beli 900 lebih.
So daripada 3 ni, okay, kalau you guys tengok daripada 3 ni, okay, saya nak cerita DCA. Apa yang kita panggil daily discounted average kan? Okay, discounted average. So apa yang saya buat adalah, okay, you guys nampak skrin sekarang ni? Saya nak share calculator. Sepatutnya you nampak calculator saya nampak Kalau nampak tulis nampak dekat skrin tu. Okey, cun. Okey, so kita kira nampak 578 ini 578.88 saya beli. Kemudian saya ada 112.09 1122.09 1122.09. Okey. Kemudian saya ada beli 966.16. 966.16. Oh, minta maaf. 16. So 2000 lebih dan saya bahagi dengan 3. Ini harga yang saya beli. 88904. Maknanya kita kita averagekan dia. Okay, kita averagekan dia. So total modal saya sebanyak 3 kali saya beli ni, saya beli dengan keadaan yang RM100. Ini RM100 pada harga ni, tapi RM100, RM100 lah. So saya modal saya RM300 masa tu. Okay, RM300. So dengan harga 889 lah average. Okay, so bila average, okay, tengok harga sekarang. Okay, tengok harga sekarang. Okay, nampak tak? 935. Ni harga sekarang ialah 935. So basically saya dah untung berapa? So 889 tolak 935.78. Setiap satu unit saya dah profit lebih kurang RM46. Maksudnya macam tu. 46.7 lah. Nampak tak? So saya ada ketika ni, okay, lebih kurang dalam, kalau tengok LTC 0.3999. Okay, so kita tengok kalau saya tengok dekat order saya, bukan dekat order, kejap tengok dekat wallet saya. Okay, tengok tak? Ini LTC saya. So saya dah profit, nampak tak dekat sini? RM339. Tak, bukan, saya dah profit RM39. Nampak tak? So almost dekat 10% to 50% sekarang ni. Faham tak maksud dia? Okay, itu saya punya Litecoin. Kita tengok XRP. XRP juga saya buat RM300. So now dah ada RM400 dah. Tengok order saya. Order saya XRP. Okay, tengok XRP saya order. Okay, kita start daripada 8 hari bulan 4 ni lah. Bit ni kan, semua bit. Kalau as kita jual. Okay, nampak 4.2478 tambah 5.63, okay, 5.632 tambah 2.8585. Okey, nampak tak? So RM12, so saya bahagi 3. 424. Ini saya punya benchmark. Kalau sampai 424, saya dalam keadaan profit dah. Saya break even. Okey. So kita tengok market sekarang 5.24. So saya dah untung RM1. Atas satu coin tu saya untung RM1. Atas satu coin tu. Okay. So now that's why saya ada, nampak tak? RM400 lebih kurang lah RM400. So saya dah profit. So basically kedua-dua ni saya dah dalam keadaan profit. Okay. Apa strategi saya? Strategi saya adalah, okay, saya akan tengok untuk saya exit tu. Alright. Bila saya nak exit, ini saya punya analisa saya. Saya akan tunggu dia sampai pada RM6.47 ataupun RM6.50. Dekat RM6 macam tu saya akan start jual. Maksud dia macam tu. Atau kalau dia boleh pergi sampai RM8 saya akan hold. Kita tengok pada masa dengan keadaan tu. Buat sementara ni, this is my first target. Once dia hit ni, saya boleh berkira-kira untuk nak jual lah. Okay. So that's why dalam group saya bagi tahu, okay, ini pergerakan dia. Sini sampai dia. Kalau you guys beli dekat sini hari tu, pada masa saya kata kat dalam group kan, saya kata boleh beli dekat RM3. Dan kalau you guys beli dan market dah bergerak, you guys dalam keadaan profit.
Okey, so dekat sini kita tengok LTC pula. LTC saya target dekat berapa ribu untuk saya ni? Nampak? 1,300. Pada masa 500 ni, masa saya beli dekat sini, kat wallet saya ni, dekat order saya ni, saya ada bagi tahu sebenarnya dekat sini dalam grup. Tak percaya, you guys try tengok pada bulan 6. Bulan 6 saya ada advice yang okey, ini peluang untuk beli. Dekat situ kawasan tu. So ini nampak 578 285. Nampak Ini 588 pada masa tu. Masa tu saya ambil 578. Dekat situ harga dia. Okay, so market saya target dekat area ni. Selagi mana kalau orang yang tak pandai tengok technical, okay, selagi mana price dekat sini dan harga paling tinggi kat sini, so apa yang you guys boleh buat adalah masih dalam keadaan under value pada saya. So sebab dia pernah sampai di sini. So apa-apa you beli dekat sini pun sebenarnya makin profit. Kalau you beli sekarang lagi pun makin profit. Tapi best lah kalau you jatuh beli, jatuh beli, jatuh beli. Ni biar dia naik dulu, tunggu dia jatuh balik dan beli balik. Tunggu jatuh balik, beli balik. Maksudnya macam tu. But target kita kat mana? Dekat sini. Kalau kita tengok dah sekarang harga 935. Katalah dia turun 920, you still boleh beli. Kalau dia turun lagi macam mana ni Zak? 910, beli lagi. Kalau ada duit lah. Kalau tak ada, then hold dulu. Itu je. Sebab kita tahu yang sepanjang-panjang ni kita beli ni, okay, dia naik dan dia turun ni, sepanjang-panjang ni, ini dah main target kita, 1,700. Nampak tak? Itu tempat-tempat kawasan yang bakal saya jual ni lah. Ini first target saya. Kalau dia sampai dekat, insyaAllah, itu strategi saya. Sebab untuk kripto ni, saya tak suka macam bila dia jatuh saya let go, saya cut loss, tak. Saya bukan jenis macam tu. Saya akan simpan sahaja kripto. Ini jangkaan saya, dia akan pergi sampai 1,300. Guys tengoklah, kalau dalam keadaan sekarang harga dia lebih 935 dah ni. Daripada tadi. So saya dah naik daripada 900 lebih kan tadi kan. So kalau sampai 1,000 dia dah berjaya hit 50%. Aduh ya Allah. 100%. Sebab saya start 500. So kalau dia sampai 1,000, saya dah sampai 100% dah. Saya punya accounts. Okay. So benda kecil-kecil, benda simple je. Dalam berapa bulan kita tengok. Saya start beli bulan 4. So saya ini. Apa yang bulan 4 saya start beli. Beli pada harga pada masa saya rangka dia akan terus naik, tapi dia jatuh balik. Tak apalah, dia jatuh, dia naik, jatuh naik, dan saya sempatlah ambil pada harga RM2.80. Dan saya pernah ambil tak salah saya paling rendah RM1. RM1.02 tak ada dah. Itu je lah saya sempat ambil. Ini saya start masa awal-awal dulu. Kat sini RM10, RM1.02. Dia naik saja RM1.05 saya jual. Kemudian dia turun balik RM1.01 saya beli balik, kemudian saya jual balik. Okey. Lepas tu saya jual balik situ. Saya tengok beli balik kat sini. Kemudian saya jual balik kat situ, lepas tu saya beli balik pada masa harga yang tinggi sikit. Lepas tu saya jual, saya beli, saya buat cost averaging, sekali pun dia naik sampai dekat situ. So cover. Ni 88 sen saya pernah hit dia. Kalau saya biar sekarang dah gila kan, tapi tak apa, kita nak belajar. Pada masa tu saya nak belajar. Okay. So basically itu yang berlaku dekat kita, apa yang kita boleh buat dekat Bitcoin sini lah. So you guys ada duit simpanan jangan duit expenses apa-apa tau. Jangan. Duit simpanan, kalau boleh simpan betul-betul duit tu yang memang tak akan pakai dah. Kalau hilang pun tak apa. So kita tak pakai. So basically taburkanlah dekat crypto ni sebab dia sangat-sangat mudah dan dia market 24 hours. So tak ada masalah untuk kita kita tradekan dia. Okay? So ada persoalan sementara tu? Ada soalan? Ada apa-apa persoalan nak tanya? Kalau malu nak cakap, you guys boleh tulis lah apa juga soalan yang you guys nak bertanya.
So kalau tanya saya buat sementara ni, pada saya hold lah. This is tempat yang saya akan beli. DCA di tokenize macam mana tu Okey, selagi mana market jatuh saja. Contoh market harga sekarang ni 934. Contohlah kalau dia turun je 920, beli. Bila dia turun lagi, beli. Itu masuk di DCA. Okey, so dekat tokenize dekat sini kalau you guys tengok, okey, harga semasa 932. Okey, kalau you guys tengok setiap RM10 turun you guys beli ataupun setiap RM50 turun you guys beli. Maksudnya macam tu. Macam saya akan tengok technical. Okey, saya akan tengok technical. Okay, kita akan tengok dalam masa 1 jam ni, katalah tengok market. Okey. Dalam keadaan sekarang dia tengah naik kan. 932 ni kan. Betul tak? So katalah dia turun ke bawah ni. Okey, saya akan cuba cari membeli lagi. Dia turun lagi, saya akan cuba beli lagi. Maksud dia macam tu. Itu maksud DCA. Boleh kalau naik harga lagi you beli, naik harga lagi beli. Boleh juga tapi tak berapa cantik lah. Sebenarnya saya lebih suka dia turun, kita beli. Turun, beli. Turun, beli. Itu lagi best. Kita akan discounted semua average price tu dengan keadaan yang paling minimum yang kita beli. Kalau besar dia naik, kita beli, naik kita beli, dia akan, cost tu akan jadi tinggi sikit lah. Itu je sebenarnya. Boleh nak buat cara macam tu tapi cost tu jadi tinggi. Macam saya akan suka dia biar dia turun dulu. Dia turun, kita beli. Dia turun, kita beli. Dia turun, kita beli. Okay. So tak apa, nanti saya akan alert dalam, insyaAllah alert dalam group. Kalau dia turun, okay, ini tempat-tempat peluang untuk kita membeli. Okay. So kejap saya cuba tunjuk contoh. Okay, yang ni saya trade juga tapi ini illegal lah. Yang saya trade di MT4 menggunakan Light Finance. So saya trade ni two way, so dalam masa 1 minit je, ini scalping je. Ini pun best juga sebenarnya. So saya akan monitor dekat sini lah. So basically kalau kita tengok dekat sini, sekarang ni zone paling tinggi dekat area ni. Ini SRP zone paling tinggi dekat area ni. Sekiranya dia turun di bawah ni, di MA510 low, ini zone dia. Kalau saya perhati dia berada di zone bawah ni, di antara RM1.17 ni. Okay, RM1.21, RM1.17 ada dalam RM4.8 ataupun RM4.80 ataupun RM4.40 macam tu. Di zone ni saya akan standby untuk beli. Okay, so ini adalah zone-zone yang bakal saya beli nanti lagi lah kalau dia turun. Kalau market terus naik, sebab saya masih ada position, so kalau market terus naik saya tak akan buat apa-apa lah. Sebab position yang saya masih ada tu dekat situ. Kalau dia terus naik sampai atas ni, saya sangat-sangat bersyukur sebab dalam bulan 4 hari tu, ni paling tinggi hari tu. So RM1.96 dalam 4, 4, 6 kali 4, 24, 9 kali 4, 9 kali 4, 32, 32, 34. So 3 kat situ, dalam RM7 lebih. Sebenarnya tak sempat ni. Masa ni tokenize dia block semua nak jual beli. Saya dah tunggu dah ni. Kan, tapi tak apalah, tak ada rezeki kan. So it's okay, tak ada masalah untuk kita buat. Macam mana? Boleh tanya sikit? Boleh Boleh tanya sikit? Boleh? Okay, Light Finance ni actually dia exchanger ke ataupun macam mana? Saya pernah dengar lah tapi saya tak sure apa dia. Dia bukan exchanger. Dia bukan exchanger. Dia adalah broker forex. Oh, I see. So dia tidak sah dari segi undang-undang untuk kita trade lah. Dia tak boleh pakai, maksudnya. Macam saya ni sebab saya trader currency juga dan saya trader stock market, saya trader kat FCPO. So kebetulan dia Light Finance ni pun dia ada dia punya kripto dia sendiri. So dia subscribe kan dengan LP, liquidity provider. So kita boleh sini maksudnya. Tapi ini trade secara macam forex lah. So ini adalah illegal dan dia tidak syariah. Okay, so kalau kita pakai yang tokenize ni, okay, kalau kita pakai tokenize ni, ini memang dah legal dan dia adalah syariah compliant lah, so tak ada masalah. Yang ni memang kita hold the digital asset tu, crypto tu. Tetapi yang ini kita tak hold. Okay, kita tak hold the digital assets lah. Yang ni kita hold just macam kita trade macam biasa di forex macam tu.
Okay, so dekat sini offer dia sangat banyak untuk kripto. So ini adalah platform saya lah yang saya trade setiap hari Sabtu dengan Ahad, saya akan trade dekat sini. Saya buat, kalau tengok dekat sini terlalu banyak tetapi yang dekat dalam Malaysia yang ada 4 ni saja. So saya akan fokus 4 ni. Bila ada setup kat sini yang cantik, boleh buy. So saya akan cepat-cepat pergi dekat sini untuk saya buy. Maksudnya macam tu. So basically kita serampang dua mata lah. Ya, teruskan. Kata yang tadi tak syariah, tapi kalau katakan like dia betul, saya faham apa ni like finance dia tak legal dekat Malaysia, tapi cumanya kalau katakan kita beli digital asset macam yang dah syariah, maksudnya macam SRP, LTC yang ada dekat like finance, is okay, benda tu is okay kan? Benda tu tak ada masalah untuk kita beli dekat sini, tetapi dia bukan exchanger. Faham tak? Okay. Dia bukan exchanger. Yang ni kita hanya trade that commodity tu. Macam kita trade currency lah. Faham tak? It's like macam kita trade currency, kita trade oil, macam tu dekat broker ni. Maksud dia. Faham tak? So kita tak boleh nak exchange, kita nak tukar, kita beli sekarang ni ETH, kita nak tukar pula SRP kan. So dia tak ada that platform. Faham tak? So macam ni dia ada that platform untuk kita nak beli dengan nak jual. Nampak tak? Kita nak jual dalam keadaan BTC ke, kita nak jual dalam keadaan ETH ke, kita boleh buat benda tu. Faham tak maksud dia? Kita boleh exchange. Dekat sini memang tak boleh. Sini tidak syariah dan tidak legal dekat Malaysia. Ini saya cakap tu serang lah. Cuma tu pandai-pandai sendirilah you guys buat. Macam saya seronok-seronok je untuk kita trade. Dan alhamdulillah dengan sistem trading yang ada, boleh trade dalam keadaan yang 1 minit ke 5 minit lah. Itu saya punya team lah. Yang trim currency ni, maknanya dia orang akan trade pada hari Isnin sampai Jumaat. So hari Sabtu dengan Ahad dia akan fokus untuk kripto. Sabtu Ahad tu fokus kripto day. Maksudnya macam tu. So saya bila tengok situ ada setup yang cantik, apa yang saya buat, saya akan buka dekat sini, saya akan belilah. So for the time being saya hanya ada 500 dulu. So saya tak ada banyak volume. So once saya dah ada banyak volume nanti, saya akan start hari-hari lah. Kalau ikut based on sekarang boleh je saya jual sebab saya nak target saya 1000 dulu. Once dapat 1000, saya let go, bawa keluar untuk keluar zakat, lepas tu saya akan start balik. Itu cara dia. Okay. So itulah yang saya buat, yang saya boleh kongsi. So basically dekat sini apa yang kita boleh tengok Litecoin pada saya, okay, apa yang saya nampak ketika ni, okay, ni saya pakai trading view sebab trading view di sini tak berapa cantik sikit dia punya dekat tokenize. Okay, dia punya UI UX dia tu tak apa banyak. So ini the first target saya dekat sini 12, dan so AWJ line ni kat 13. Selepas tu paling tinggi dekat atas ni 1698. Saya akan tengok dekat sini market reaction lah. Apa yang saya akan tengok adalah stochastic, saya akan tengok MACD macam mana. Nampak tak Kalau ini ini candle weekly katalah hari ni settle macam ni dan dia tumbuh hijau macam ni kan. Nampak MACD ni tumbuh hijau macam ni kan. Memang dia akan naik. Nampak bila MACD dia start merah, nampak dia start turun kan. So dia akan turun. Nampak? So bila dia dah start ni nak naik merah, memang confirm dia akan naik kat insya-Allah. Nak kata 100% tak, tetapi dia boleh untuk pergi ke situ. Okey, ini LTC, yang ni XRP. Sekejap saya tukar XRP. Alright. Okey, tengok XRP pun pakai yang sama. Nampak XRP ni dah pernah muncul hijau ni. MACD. Nampak stokastik pun dah push market naik. So insya-Allah dia akan pergi di kawasan ni. Kita tengok mak dia. Mak dia adalah BTC So BTC kita cuba tengok, nampak BTC dekat ni dah sampai dah first level. So the second level AWJ line tu. Kita nak tunggu dia pergi. Memang dia pergi. Nampak? Start dia hijau, dia dah pergi, nampak ni? Dia dah pergi. So basically inilah kawasan-kawasan yang nak pergi. Nampak ETH? Saya buat satu lagi iaitu ETH. So you guys boleh beli ETH, tak ada masalah.
Saya rasa ETH dah sampai kot. Nampak? Allahu Akbar. Tengok. ETH sampai. Maksudnya bila ETH, okey, ETH ni sampai dekat AWJ line ni 14,000 dan dah break ni, maknanya dia akan pergi sini. Itu je cakap. So apa jadi dekat yang lain? Yang lain akan follow. InsyaAllah yang lain akan follow. Okey. Yang masih di bawah adalah LTC. Okey. So ni peluang you guys memang ada peluang ni. Ada, insya-Allah dia boleh sampai ke atas ni. Okey. So dan ini apa ni, SRP. Nampak? SRP almost dah dekat sini tapi LTC masih banyak lagi room. InsyaAllah boleh sampai dekat situ. So hold lah. Pada saya hold. Apa yang you guys ada tu boleh hold lah. Kalau dia turun, beli balik. Turun, beli balik. Okay, ada question yang last? Kita ada 9 minit lagi. Ada apa-apa yang nak bertanya? Ada. Saya ada record juga benda ni. Nanti saya siapkan dekat dalam Facebook dan saya akan share dekat dalam grup insya-Allah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, so you guys yang mana dah hold benda ni, hold saja sampai target ni. Okay, kita sama-sama perhatilah sama-sama perhati. Kalau dia turun ke apa, tolong alert dalam grup. Kalau takut saya tak perhati, biasanya Sabtu Ahad insya-Allah saya akan perhati crypto sebab saya dah allocate Sabtu dengan Ahad, saya akan buat untuk crypto. Hari lain saya tak fokus sangat dekat crypto because saya akan fokus dengan grup saya untuk currency dan juga oil. So saya fokus dekat situlah. Okay, so basically itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi di live-live ni. Kalau ada apa-apa yang you guys nak tanya, boleh WhatsApp, Telegram kan kat saya. Kalau segan dalam grup, bagi tahu kat personal dia kat saya. So good luck. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.